kan apa yang sepupu ajar sebenarnya. Dia kata sepupu dia ni masa cuti sekolah selalu bawa dia orang masuk dalam bilik. Okey, mak dia ni tak jangka apa-apa sebab budak-budak ni bila berkumpul balik kampung main game. Ya. Tapi bila masuk dalam bilik, rupa-rupanya sepupu tunjukkan video yang tak elok. Saya tanya video apa? Acik dia tunjuk video laki bogil. Lepas tu ada laki lagi datang, lepas tu ada laki lagi datang. Video lucah, pornografi laki dengan laki. Okey. Lepas tu apa yang berlaku? Budak sepupu 13 tahun dia ajak anak-anak budak perempuan tu buat yang 5 dengan 7 tahun. Masa bila? Mandi sama-sama. Ini yang selalu saya pesan. Kalau dulu mandi sama-sama sepupu ni tak ada masalah. Hari ni kita tak tahu latar belakang anak-anak saudara kita yang ada kat kampung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast yang dikuasakan oleh Yayasan Mawadah dan Langkah Studio. Lepas tu saya mulakan dengan bismillah. Sebab bila tengok topi ni takut macam ada benda-benda yang merasuk kita kan. Awak ni dah terpengaruh dengan media sosial yang kata ada online-online punya jin ni. Itu kita nak buat cerita lain. Kita pasti akan bawa topik itu ke sini. Cuma semua orang tolong komen siapa yang patut kami panggil. Kami tak nak ni yang fake-fake, yang scam-scam ni dalam bab-bab jin ni. Kami nak cadangan pada tuan-tuan, insyaAllah. Yes. Tapi kali ni disebabkan episod 18. Episod 18 dengan Nani Roslan. Ramai orang komen bawa lagi berkaitan dengan pendidikan seksual, berkaitan tentang kecelikan ibu bapa dalam seksualiti anak-anak. So kita bawa Abang Botak. Abang Botak? Siapa? Tak apa ke? Boleh. So Abang Botak kita, apa khabar? Akhir virus. Akhir virus. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okay. Bismillah. Covid sekarang tengah banyak tau. Ya, saya. Setor lagi. Bismillah. Baik, Alhamdulillah. So kita ada akhir virus. Orang yang banyak memperjuangkan hak dan memperjuangkan isu-isu berkaitan tentang sexuality ni. Jadi kita bersama Akhir Virus. Cuma sebelum tu kena kenal lah dulu. Nama penanya Akhir Virus Al-Jengkawi. Kenapa Jengkawi? Jengkawut ke? Tak ada. Dia sebenarnya memang kalau sebut Al-Jengkawi ni memang akan tertanya-tanya lah siapa kan. Ada kaitan dengan Langkawi ke? Wow. Kalau Jengkawit tu orang bergurau lah. Al-Jengkawi tu refer kepada tempat asal kelahiran lah Ferda Jengka, faham? Jadi Ferda Jengka jadi Al-Jengkawi. Okey, itu biasalah kita zaman-zaman pencerahan kan, zaman usrah lah. Sikit lah zaman-zaman usrah. Itu jadi akhir. Boleh lah. Okey, baik. Selalu orang tengok lah dalam Facebook Akhir Virus kan, selalu atau ada isu-isu berkaitan dengan pendidikan ataupun isu yang melibatkan sosial. Akhir Virus akan terkehadapan dan banyak perkongsian-perkongsian itu dapat share daripada seluruh netizen. Jadi macam mana boleh minat tu boleh nak cenderung untuk membincangkan benda ni? Memang ada konsultan ke? Memang selalu berkaji ke? Ada masalah seksual ke? Ataupun ada ni sejarah silam. Awak tarik balik. Yang hormat minta maaf. Baik Jengka minta maaf. Right. Kalau cerita tentang apa yang saya perjuangkan, apa yang saya sebarkan ni sebenarnya dia tak jadi secara tiba-tiba. Baik. Sebab saya berlatar belakangkan masa belajar dulu electrical engineering. Okay. Jadi memang tak ada kaitan dengan apa yang saya kongsikan. Selain pada social media, kalau perasan sebelum ni lah, daripada tahun 2018, masa tu Mat Luffy KML Studio, memang dia ajak datang ke studio untuk buat video pendek-pendek berkaitan dengan education, berkaitan dengan pendidikan sexuality. Jadi kat situlah banyak saya berkongsi cerita dan saya juga selepas itu banyak menyebar awareness tentang pendidikan sexuality dalam social media. Tapi sebenarnya bermula masa bila? Tahun 2011. Lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Ketika tu saya bersama dengan Raudatul Sakinah. Raudatul Sakinah ada bawa NGO lah, bawa Ikram segala bagai, tapi mereka stand atas Raudatul Sakinah lah yang ada rumah bimbingan remaja perempuan yang hamil luar nikah. Rumah perlindungan lah. Betul. Kalau cari di YouTube, cari di TikTok, cari Raudatul Sakinah ni sebab mereka ni buat kerja jihad untuk membantu remaja perempuan yang hamil luar nikah. Yang macam-macam isu mereka dan mereka perlu dibantu daripada sokongan, support, view-nya, daripada kewangan dan sebagainya. Cari Raudatul Sakinah, ada. Saya bila sebut pasal Raudatul Sakinah ni, saya boleh cakap bahawa mungkin kami ni bercakap, bersuara dan ia penting. Tapi mereka lah membuat kerja yang on ground. Betul-betul menyantuni, betul-betul buat rumah perlindungan. So macam kita kena tolong. Ustaz Al-Amin pun dia ada buat juga kan? Ada banyak. Dia bawa perkim ada. Betul, ada banyak sekarang. JKM, Baitul Soleh, ada macam-macam. Bawa Adinda Sultan Selangor sendiri, Puteri Arafia. Dia macam satu rumah yang selalu orang kata kita kena buat rumah untuk perlindungan banyak kan.
untuk anak-anak perempuan yang hamil luar nikah ni lah. Dan ada satu pandangan kata, kita macam nak menggalakkan macam kita kata seks berkondom ini kan. Untuk mereka-mereka yang tak berkahwin ni kita kena galakkan supaya untuk mengelakkan AIDS dan HIV. Jadi relevan ke kita cakap macam tu? Dia kalau stigma macam ni, dulu hampir 10-20 tahun yang lepas memang akan ada argument kenapa nak buat rumah macam ni. Seolah-olah menggalakkan. Maksudnya kau masuk situ, kau beranak, kau keluar. Ada orang jaga, ada orang support. Kan? Ada macam tu lah. Macam ada orang support. Sedangkan mereka ni perlukan sokongan. Bila mereka dah salah jalan pilih, lepas tu mereka nak ke mana? Mereka dah mengandung. Lepas tu dibuang keluarga mungkin. Kalau keluarga pun tak tahu nak buat macam mana. Rumah-rumah inilah yang memberi mereka pilihan kedua. Bukan pilihan kedua, peluang kedua untuk mereka berubah. Kat sinilah mereka kembali kenal Tuhan. Kat sini mereka belajar untuk semayang. Kat sinilah mereka belajar untuk redha dengan ketentuan yang dah berlaku. Dan you jadi orang yang lebih baik selepas daripada itu. Tapi di Rodatus Sakinah tu, saya tak jaga budak-budak tu lah. Yang saya buat ketika itu, diminta untuk ke sekolah sebarkan awareness program Anda Bijak Jauhi Zina. Nama ni memang familiar. Masih lagi sampai hari ni projek tu. Rodatus Sakinah memang masih lagi meneruskan program-program berkenaan sambil membantu anak-anak di rumah berkenaan. Tapi pada tahun 2017 tu saya tak bersama lagi, saya keluar, dan ketika itu saya banyak lebih kepada isu-isu melibatkan pendidikan seksualiti. Bagaimana ibu bapa ni, mereka ni nak selesa berbicara dengan anak, macam mana mereka ni nak menjawab soalan bila nak tanya, ayah, contoh rogol tu apa? Dan contoh anak tanya pada mak seks tu apa? Sebab kita jangan menafikan kecerdikan budak-budak sekarang mendapat maklumat. Macam-macam maklumat yang dia dengar, perkataan. Contoh budak-budak sekarang sebut perkataan SAS kan. Pernah dengar budak-budak sebut SAS? Tak tahu. SAS ni from suspicious. Suspicious. Perkara yang mencurigakan. Tapi budak-budak bila sebut SAS, SUS, dia nampak benda-benda seksual. Dan ini perbualan-perbualan diorang biasa di sekolah. Maksud SAS seksual tu apa pada diorang tu? Yes, laki dengan laki, tangga seluar. Dia mengintai kawan kat tandas. Ini semua benda SAS. Ni benda SAS SUS. Tu bahasa dia. Maksudnya contoh ada lelaki sedang buat something, kata weh, budak tengah buat SAS tu. Kata Nabi ambil dengan rahmat di sekolah. Pergi sekolah. Awak ni bukan korang betul-betul. Aku tak boleh. Pergi kat sekolah, cakap kat sekolah ni ada tak budak-budak buat benda SAS. Confirm dia akan tunjuk kawan. Walaupun kita pun tak tahu apa dia buat, tapi dia akan tunjuk, dia akan beritahu apa yang berlaku. So itu ayat yang akan memahamkan kita dengan mereka ni satu benda tentang seksual. Okey. Amin saya dulu sebab saya suka benda yang kalau kita kata ni penonton kita ni boleh dapat grab terus. Macam contoh sebelum ni Nani bagi tahu tekan X 7 kali kan. Akan nampak tanpa apa kan macam-macam. Okey, 3 soalan simple pada saya. Kalau seorang ibu bapa ditanya oleh anak, apa itu rogol, apa jawapan dia? Okey, dia macam ni, dia susah untuk menjawab pada awkward moment yang mak bapak tak pernah jangka anak akan tanya. Sebab kita ni mungkin ada pengalaman silam dengan mak bapak yang tak seronok tentang benda-benda macam ni. Kita tanya, kita kena marah, kena pukul, cili mulut tu kan. Kau ni kecil-kecil tanya, dah besar ni kau tahulah. Kan? Jadi bila zaman dah berubah dengan anak-anak millennials yang terhasil, generasi alpha ni, mereka ni terdedah dengan gadget dan terlalu banyak benda yang mereka dengar. Double meaning yang dibuat oleh YouTuber, content creator di TikTok, membuatkan kadang-kadang mereka ni, mak bapak segan nak bercakap, tapi orang kat luar tak segan untuk ajar anak-anak. Jadi berbaloi ke anak-anak belajar benda-benda ni pada sumber yang tak sepatutnya? Katakanlah kalau anak tanya, ayah, rogol tu apa? Kita tengok usia dia masa tu berapa tahun. Kalau anak umur 7 tahun tanya, kita tanya dia, dengar kat mana perkataan tu? Kan? Tanya dulu. First kita nak proses apa yang dia tahu. Entahlah, kawan cakap tadi kat sekolah, kawan cakap apa? Apa yang dia tahu tentang rogol tu? Tak tahulah, dia kata ajak main rogol-rogol. Okey, itu red flag. Okey, kita terus cakap rogol ni perbuatan maksiat, perbuatan jahat. Kalau seseorang tu buat benda rogol, dia boleh kena tahan pihak polis, kena penjara. Untuk anak 7 tahun. Dia tahu benda tu salah. Okey, jadi abang kena jaga diri, jangan bagi orang sentuh. Kalau anak perempuan, kakak jangan bagi orang sentuh, jangan bagi sampai orang tampar-tampar punggung, tak nak. Okey, kita tak cerita secara direct, indirect. Tapi dalam masa sama, educate tentang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Tapi kalau budak tanya darjah 5, darjah 6, kita dah boleh terangkan. Sebab dalam silibus pendidikan dah ada topik tu.
Sains dulu kita belajar tingkatan 3 pembiakan ni. Betul. Sekarang dah jadi 5, dah jadi 6. Pembiakan. Yes. Kalau dulu kita belajar dalam biologi, kita belajar bab 3, bab pembiakan. Topik yang budak lelaki tak pejam mata waktu kelas. Masa tu seronok kan. Tapi budak sekarang daripada sekolah rendah dia dah belajar. Kalau anak dah tanya, dah besar, rogol tu apa? Senang kita nak jawab. Ingat tak kat sekolah cikgu ajar berkaitan dengan pembiakan? Apa nama organ kemaluan lelaki? Budak akan sebut zakar. Itu kalau kita membiasakan sebut perkataan tu. Kalau nak kata bebet kan, takkan kita nak marah benda kau ni bebet kan. Bapak yang panggil kan, kita memperkenalkan, okey, zakar. Perempuan apa? Faraj. Apa yang dihasilkan oleh testikel lelaki kan? Apa dia? Sperma. Perempuan kan, perempuan ovum. Okey, faraj, zakar. Kenapa Tuhan ciptakan kita berbeza jantina? Supaya boleh berlakunya pembiakan. Bagaimana pembiakan tu berlaku? Persetubuhan. Jangan cerita rogol lagi. Persetubuhan tu apa? Hubungan seksual. Anak kata macam mana, tak faham. Pernah tengok kucing mengawan? Kan, kita kaitkan dengan benda-benda macam tu. Apa yang jantan akan buat pada betina? Oh, dia akan budak-budak akan kata dia rogol kucing tu kan. Budak-budak dia akan dengan bahasa-bahasa seperti tu. Tak, dia mengawan. Kemaluan jantan perlu masuk ke dalam kemaluan betina. Jadi persetubuhan tu bila hubungan seksual berlaku, zakar dimasuk ke dalam faraj. Bila kita sebut dalam tone yang begini, anak-anak ni tak ada. Tak ada. Kan, ataupun syong ayah cerita best lah. Yang best bila kawan cerita. Mak bapak cerita akan educate. Sexual predator akan cerita yang sonok-sonok kan, cerita tentang tegang lah, seronok, best lah. Tapi parents, mindset dia, aku nak didik anak aku. Kan, bila dah cerita macam tu, okey, tapi perbuatan ni kalau dibuat belum kahwin, zina, haram. Allah larang kan, dan boleh dapat dosa kan. Kalau hukum Islam, sebutlah apa dia kan, kena sebat semua. Tapi kalau seorang perempuan tu, dia tak rela, kena paksa. Tiba-tiba ada orang lelaki ni datang kat dia, dia masukkan zakar kat dalam faraj, itu rogol. Jadi budak akan faham. Abang tahu tak apa yang jadi pada perempuan? Trauma, takut sampai bunuh diri. Yang lelaki dia buat apa? Dia lari lah. So bila anak ni dididik dengan kejujuran, terus terang, dalam masa yang sama kita pesan wala taqrabuz zina, kan, kita pesan jadilah apa namanya yang Allah sebut walladzina hum li furujihim hafizun, yang memelihara kehormatan, memelihara kemaluan. So anak akan dapat relate dengan agama, hukum hakam dan sebagainya. Saya tambah sikit lagi Min, sebelum awak pergi pada soalan. Kita kena layan anak kita yang dah balik tu macam orang dewasa. Betul. Kita jangan layan macam anak-anak ataupun budak-budak lagi. Dia sebenarnya tahu lebih daripada apa yang kita sangka. Jangan rasa budak-budak ni bodoh, jangan rasa budak-budak ni tak tahu apa, innocent sangat, mereka bahkan lebih tahu. Dan saya suka nak ambil quote keadaan di mana Luqmanul Hakim dengan anak lelaki dia yang dah balik, tanpa segan silu ayah dia pesan kepada anak dia untuk menjaga kemaluan. Betul. Itu ayat yang umum. Maksud kat sini, kita faham bahawa kita pun perlu ada conversation, perbualan dengan anak kita untuk bincang hal kemaluan. Betul. Jadi ini penting. Amin. Okey, saya nak bawa soalan ataupun lontaran pandangan daripada orang luar. Dia kata apa? Kenapa Akhi Fairuz ataupun Aikon Kamran ni sibuk sangat nak bawa isu-isu tentang sex education? Sebab benda ni terpencil, tak nampak, tak ada. Kalau ada pun, kes-kes tu dah diselesaikan dengan baik, dan kalau ada pun mak ayah dah ada. Dan kalau kita terlampau umum sangat bercerita tentang hal ini, bukankah kita menendahkan anak kita kepada satu perkara yang tak sepatutnya dia tahu pada peringkat awal? Betul. Jadi kita nak tahu, adakah memang tak patut tahu, dan memang benda ni terpencil ke, ataupun memang tak ada kes-kes macam ni kot. Kita je yang kecoh. Kalau kita kata kes ni terpencil, dia tak adalah muncul data-data yang menakutkan kat Malaysia. Tahun 2005 sampai 2015, 532,000 anak luar nikah yang dilahirkan. Daripada tahun 2015 sampai 2018, 577 kes bayi yang lahir dan dibuang. Masya Allah. Kalau kita rasa macam kes ni terpencil, ni 500,000 juta ni. Itu sampai 2000 sampai 2000 ni beberapa tahun yang lepas lah. 10 tahun dah tempoh tu kan. Cuba bayangkan kalau sampai sekarang. Jadi kalau kita kata terpencil, sebab benda tu tak jadi pada kita. Sebab kejadian-kejadian cabul ke, rogol ke, seks luar nikah ni mungkin jauh daripada kita. Sedangkan anak kita ni bercampur dengan orang kat luar. Betul. Okay. Katakanlah kita kata, oh anak aku sekolah bagus, anak aku budak-budak baik. Habis tu yang anak berkenalan orang kat dalam social media, kan, YouTuber, Insta famous yang dia follow, ataupun pop-up yang dia main ketika main game, keluar pop-up benda-benda lucah, anime yang lucah. Cuba kita bayangkan, ibu bapa tak memposisikan diri untuk didik anak, siapa nak didik? Betul.
Kan? Sebab itu kalau kita anggap tak payah cerita, nanti budak ni dah besar dia akan tahu sendiri. Kita dulu mungkin kita boleh cakap macam tu. Budak sekarang, sorry to say, dia akan cari kawan, dia akan ajar. Petang-petang main kat taman, budak-budak kat taman yang ajar benda-benda macam Betul. ni. Itu kita tak boleh nak lari, betul. Tak boleh nak lari. Macam saya ada anak, saya akan menunggu saat-saat dia bertanya dan ataupun kita nampak depan mata kita benda tu berlaku yang dia sedang mengalami perkara yang tapi begitu rupa. Amin, aku rasa itu kesilapan. Bukan aku cakap kau kesilapan sebagai bapa. Tapi dalam Quran, Luqman tak menunggu. Luqman create the conversation. Betul, itu penting. Kena create the conversation. Saya tahu Amin memang buat dengan anak dia. Cuma Amin bagi tahu tadi masih menunggu lagi peluang keemasan kita menunggu something yang macam, dan kita pun rasa macam ready ke aku nak biar anak aku tahu benda-benda macam ni. Sebab dulu kita tak dididik dengan benda itu. Sekarang kalau kita nak buat sesuatu yang baru, kita rasa macam orang lain buat tak? Dia mak ayah sekarang ni dia lebih pada macam orang lain buat tak. Tapi saya faham dan saya percaya ramai mak ayah kat luar sana ataupun mak-mak yang suri rumah yang 24 jam kat rumah, dia dah ajar anak dia benda macam ni. Dan kadang-kadang kita lah mungkin sibuk kat luar, kita tak nampak, tapi sebenarnya pendidikan tu dah ada. Dan kes-kes yang seperti ini teruk sangat ke? Sebab sebelum ni saya pernah bawa isu tentang jangan tontonkan ataupun jangan pamerkan maksiat ataupun benda-benda yang lucah ni dalam media sosial secara umum. Saya rasa Akhi Fairuz pun setuju dengan saya waktu tu kita tengah 2018, 2017 waktu tu tengah berlaku kes berkaitan dengan LGBT dan sebagainya kan. Kita kata jangan dan sebagainya sebab ia akan mempengaruhi anak kita. Dan akan merosakkan keturunan kita. Betul. Orang kata mana ada, kau tengok-tengoklah budak-budak tak tengok. Tapi hari ni mesti ada kes-kes yang Akhi Fairuz kata ataupun rasa nampak depan mata memang itulah puncanya. Betul ataupun tidak? Ya. Dia seperti inilah. Macam saya sebut, bagaimana ibu bapa ni nak jadi seorang influencer kepada anak-anak. Dia ni yang lebih berpengaruh berbanding orang lain. Tapi sorry to say, sepanjang pengalaman saya memang parents tak cakna bab ni. Majority memang tak ambil peduli, tambah-tambah bila anak mereka sudah meningkat usia remaja sekolah menengah. Anak dilepaskan begitu saja. Setuju. Okey. Kalaulah kata ibu mendidik anak-anak, apa ibu didik? Malu. Okey. Jangan menunjuk gatal sangat layan lelaki. Itu didikan-didikan yang mak kita dididik masa kecil dulu. Betul. Kita dididik macam tu dulu. Macam Pio Amin kata tadi, saya nanti-nanti ni anak nak tanya ni. Dia ada dua. Satu, kita mulakan perbualan. Yang kedua, tunggu anak tanya. Tapi kalau tak dimulakan perbualan, anak takkan tanya. Betul. Sebab anak-anak ni bila besar, dia rasa parents dia bukan semua topik sporting untuk dibincangkan. Setuju. Okay, termasuk hati dan perasaan. Jadi macam mana kita nak mulakan conversation tu? Dia sebenarnya, sebab tu saya selalu sebut pada parents, kena selesa untuk menyebut nama kemaluan yang sepatutnya. Zakar, Faraj. Kena pakai Zakar Faraj. Zakar Faraj, penis ataupun vagina. Sebab term tu kita bersifat medical, bersifat ilmiah. Tak ada sebut, tak ada double meaning. Sebut kita tak dapat bersifat kelucuan. Mana ada orang mencarut sebut Zakar lah kau. Mana ada. Yang ada apa? Macam-macam faham. Ya. Kan? Jadi maksudnya yang dia punya sebutan itu tidak menjurus kepada kelucuan. Sebab itu dalam silibus itulah sebutannya. Jadi bila kita sebut, kita boleh didik daripada awal. Orang mak bapak ni dia rasa macam budak akan explore lagi sebab dia nampak satu dimensi je pada pendidikan seksualiti. Apa? Fizikal, hubungan, teknik, ubat kuat. Dia nampak tu je sebab dia orang dewasa. Tapi pendidikan seksualiti ni dia merangkumi keseluruhan kehidupan. Dia ada aspek fizikalnya, tapi yang paling penting dalam pendidikan seksualiti adalah kognitif, intelek. Otak anak ni lah yang kita nak bersihkan sebelum dia faham benda-benda yang tak elok. Dalam pendidikan seksualiti ada daripada aspek sosial. Okey, bagaimana sentuhan berlaku, bagaimana hubungan lelaki perempuan, ikhtilatnya. Dalam pendidikan seksualiti ada sudut emosi. Kenapa rogol ni tak boleh? Kenapa cabut ni tak boleh? Kan? Dan paling penting dalam pendidikan seksualiti yang kelima, spiritual. Dosa, pahala, halal, haram. Jadi kalau kita nampak, kita dah berbicara pada anak, kan? Sebab mak bapak masa kecil, dia sangat impress. Mana mata anak tunjuk, mana telinga, tapi kemaluan tak diajar nama dia. Betul. Kan? Kita pun rasa macam, biarlah budak-budak akan tahu sendiri. Jadi masa bila, anak kecil kita dah kena sebut. Macam contoh, siapkan anak pampers, anak tak pandai cakap. Abang ni malu, tiba-tiba tegang pula Zakar, tutuplah pampers dia ni. Kan? Kita bukannya ajar ini Zakar, tak. Kita pengulangan sehingga anak faham. Bila anak dah 2, 3, 4 tahun kita uruskan bila mandi tu, sambil-sambil sabun, sekarang ni ayah boleh mandikan awak kecil lagi. Kan, nanti bila dah besar, punggung ni jangan bagi orang sentuh. Kan, abang dah pandai bersihkan kemaluan Zakar ni, jangan bagi kotor, nanti tak sah lah nak semayang. Kita sebut perbualan yang biasa.
Jadi bila anak dah nampak, oh benda ni pun tak ada masalah, aku nak sembang dengan mak bapak aku. Lepas tu kita update pula bila dah sekolah tadika, okey, pesan pada anak-anak, kalau kat tadika ni jangan guru cikgu bagi mandi bogel budak-budak. Kadang-kadang ada untuk sesi petang, untuk tidur tengah hari tu mandi sama-sama kan, budak-budak tengok aurat budak-budak kecil. Walaupun kecil dah kena didik, supaya mereka ni tak normalize benda-benda yang seperti ni. Jadi cikgu boleh pesan, mak ayah boleh pesan, bagaimana ambil anak sekolah, macam mana sekolah, okey tak? Kan? Lepas tu ada tak kawan-kawan yang buat benda pelik-pelik kat sekolah, cakap benda tak elok ke, cakap bodoh ke apa, buka je bab ni, anak-anak akan cerita. Ada tak lagi cerita lain? Kan? Tambah-tambah hantar anak kat rumah pengasuh. Kadang-kadang kat rumah pengasuh pun budak boleh kena cabul. Betul. Anak pengasuh, suami, lepas tu atuk kepada macam-macam kes lah. So pesanan sentuhan selamat, sentuhan tak selamat ni kena berterusan. Dan bila kita dah selesa, sekolah rendah, seiring usia anak, pendedahan dia kat handphone, lebih banyak soalan-soalan yang bercabar dia akan tanya. Tak. Okey. Amin. Benda-benda macam ni, benda-benda berkaitan dengan pendidikan seksual ni, bila Akhifairuz terkehadapan, ada tak orang yang macam red flag sikit dekat Akhifairuz? Dia macam saya pernah baca Akhifairuz ada toxic lah, yang macam Ustaz pun ada. Cerita lah luar. Saya sebenarnya rasa respect pada Akhifairuz, sebab walaupun saya berkenalan dan kawan dengan Akhifairuz, tapi Akhifairuz masih lagi datang ke sini walaupun ada 2 PU, dan Akhifairuz tahu bahawa beberapa ustaz, bahkan PU ada yang kes, tapi Akhifairuz tidak melambakkan, melonggokkan semua asatizah dalam satu bakul. So saya rasa ada kecaman ataupun red flag. Cerita. Mesti macam ada kisah-kisah. Dari kita bukan nak kisahkan apa orang cakap kat kita, tapi side apa yang orang tak puas hati ni? Satu, mereka merasakan sebab topik-topik seperti ini, kebiasaan yang ke depan tu perempuan, mak-mak. Sebab tu kalau dulu ada gerakan Mothers Against Pornography. Bawah Ikram lah, ataupun bawah Abim pun ada juga Stop Pornography, macam-macam lah nama-nama yang mereka berikan. Kemudian tukar, takkan Mothers je, tukar Malaysians Against Pornography. Maksudnya yang ke depan dalam isu-isu seperti ni, ketika tu siapa? Dr. Halina Haliza Siraj. Okey, siapa lagi? Individu yang orang nampak kalau kes ni, Menteri Wanita Pembangunan Keluarga, Masyarakat. Dia tak strong kan? Dia nampak macam sekelompok. Siapa yang ke depan? Sebab itu bila saya ke depan, dia macam menongkah arus. Sebab dia berbeza. Bila perempuan bercakap dengan lelaki, cakap lelaki direct to the point. Lelaki tak ada selindung-selindung punya. Dengan syarat mendidik. Okey, tapi yang perempuan ni mungkin ada berlapik sikit, mungkin sesuai untuk ibu-ibu. Budak-budak ni siapa yang nak masuk kat diorang? Jadi bila saya muncul kat MS Studio, orang kata botak ni tak ada benda lain cerita, seks je cerita dia. Kan? Benda-benda macam tu. Kadang-kadang bila ada isu-isu, macam contoh ada kerajaan yang lepas nak memperkenalkan 5 video pendidikan seksualiti pada video kanak-kanak. Dia tak tengok pun video apa, tapi dia kata nak ajar budak-budak ni akhir balik awal lah ni, kan, nak ajar budak untuk seks selamat lah ni. Ini serangan daripada politician. Ada politician pun ada, netizen pun ada. Kan? Dan saya jawab balik dalam kataan berhemah lah, kenapa kena ajar, kan? Zaman dah berubah, tak boleh lagi ada mindset seperti ni. Kebiasaannya dia akan selesai seperti itu sajalah. Tapi nak begitu serangan-serangan, ugut-ugutan tu tak ada lah, melainkan kalau kes tu dah melibatkan pihak polis, kes melibatkan jenayah seksual, biasanya ugutan, kecaman tu dah jadi benda yang melalikan lah. Baik, banyak kes, dan kita perlu ceritakan kes-kes ni secara terperinci sedikit untuk kita rasa takut. Betul. Sebab begitu juga Quran menceritakan kisah-kisah yang menakutkan agar datang rasa takut tu. Akhifairuz, dalam banyak-banyak kes apa yang tak masuk akal dan benda ni berlaku? Kalau orang dengar ni, gila lah Malaysia sekarang. Setiap kali kalau orang tanya, saya teringat satu kes lah. Masa tu saya bawa balik pada program. Baik. Tiba-tiba ada seorang puan ni lah call nangis lah. Kan dia kata, Cik kena tolong saya kan. Saya tanya kenapa kan. Anak saya dia kena liwat. Okey, saya tanya siapa yang liwat? Sepupu dia. Sepupu berapa tahun? 13. Anak puan umur berapa tahun? Anak saya seorang 7 tahun, seorang 5 tahun. Okey. Saya dengar tu, lepas dah benda tu berlaku, apa yang puan buat? Kan kita orang tak tahu nak buat macam mana nak report, tapi anak saudara yang buat. Kan dah begitu pada mak bapak dia pukul dia. Lepas tu nak masukkan kat sekolah agama, nak supaya budak tu berubah. Okey, aku bila dengar tu red flag. Cakap jangan hantar sekolah agama, rosak budak-budak kat situ nanti kan. Ini kita cerita pula tentang asrama, sekolah-sekolah tahfiz, sekolah MRSM semua ni kan. Baik. Lepas tu
selesai perbincangan sebab mak dia ni dia dalam perbualan terhad untuk kita bersembang. Jadi satu ketika saya pernah datang berceramah kat negeri berkenaan. Kebetulan rumah dia pun ada dekat situ juga, di daerah berkenaan. Saya pun pergi. Saya jumpa dengan budak 2 orang tu. Dan saya tanya, apa sebenarnya yang berlaku? Kan? Dan budak-budak 2 orang ni cerita dalam keadaan sangat naif, memang tak tahu. Bayangkan 7 tahun dengan 5 tahun. Ya. Kan, apa yang sepupu ajar sebenarnya? Dia kata sepupu dia ni masa cuti sekolah selalu bawa dia orang masuk dalam bilik. Okey, mak dia ni tak jangka apa-apa sebab budak-budak ni bila berkumpul balik kampung main game. Ya. Tapi bila masuk dalam bilik, rupa-rupanya sepupu tunjukkan video yang tak elok. Saya tanya, video apa? Acik dia tunjuk video laki bogil. Lepas tu ada laki lagi datang, lepas tu ada laki lagi datang. Video lucah, pornografi laki dengan laki. Okey. Lepas tu apa yang berlaku? Budak sepupu 13 tahun dia ajak anak-anak budak perempuan tu buat yang 5 dengan 7 tahun. Masa bila? Mandi sama-sama. Ini yang selalu saya pesan. Kalau dulu mandi sama-sama sepupu ni tak ada masalah. Hari ni kita tak tahu latar belakang anak-anak saudara kita yang ada kat kampung. Yeah. Okey. Kalau kita kawal anak kita gadget kat kampung kita, anak saudara kita belum tentu kita punya akak, abang, kita punya adik-beradik jaga anak dia dengan betul. Mandi bogil, yeah, dan kemudian dia bagi tahu sepupu dia liwat dia lah yang 7 tahun bercerita. Saya tanya berapa kali kena? 5 kali. Lepas tu adik yang 5 tahun kena berapa? Dia kata saya kena sekali je. Kan? Nak bagi tahu pada mak bapak dia benda ni real berlaku. Sebab seorang budak kalau dia tak pernah kena benda macam ni, dia tak tahu bagaimana nak menggambarkan perbuatan berkenaan. Dia bagi tahu lah kena baring, lepas tu letak sabun, lepas tu berlaku penetration pada kemaluan. Rasa macam mana? Sakit, dia kata kan. Sebab ada sebab-sebab tertentu lah, rasa sakit dan sebagainya. Lepas tu awak beritahu pada mak tak? Kenapa tak cakap dengan mak benda ni berlaku? Kan tahu benda tu tak boleh. Abang cakap sepulah, kalau bagi tahu pada mak, dia tak naklah ajak main game. Itu je sebab dia tak nak ajak main game, tak nak bagi tahu pada mak. Macam mana kantoi? Sebab perbuatan tu berlaku kat kampung bapak. Bila balik kat kampung mak, kat negeri mak dia, abang-abang saudara tak buat. Sepupu tak buat, mandi sama. Tapi anak dia kata, abang sepupu kat sini tak sama lah macam sepupu kat kampung ayah. Baru anak cerita. Okey, cerita tak selesai. Lepas tu saya tanya, bila benda tu berlaku, apa yang awak jadi kan kat Oman? Takut ke? Teringat ke? Memang takut, tapi lama-lama rasa nak buat. Lepas tu apa korang buat? Kita orang buat adik-beradik kat rumah. Gila kan? Bila aku dengar, rasa nak menangis aku bila dengar budak-budak cerita kan? Itu yang orang kata tak kes yang terpencil lah, sebab tak kena kat batang hidung kau lagi. Dan bila dia kata kami buat adik-beradik kat mana? Ni tepi ni kat sofa, masih kat sofa, dalam tandas, mesti turun dalam bilik, tanpa beritahu mak bapak. Tapi bila mak bapak dia dengar tu, yelah, mak bapak mana yang tak sedih bila anak jadi macam ni kan? Benda-benda macam ni bila mak bapak dah tahu, anak-anak pula dah bagi tahu mak bapak. Ini bukan kes anak takut nak bagi tahu kat mak bapak sama ada sekolah rendah. Itu sekolah rendah tu. Kalau sekolah menengah mungkin lagi teruk. Kejap lagi Kifairul boleh cerita lah. Selalunya macam mana agaknya respon mak ayah ni? Yang kes budak sekolah rendah lah. Kejap lagi kita nak tahu respon mak ayah yang sekolah menengah pula. Kalau sekolah rendah, satu, ini yang in denial kan. Dia rasa anak dia reka cerita, dia rasa anak dia ni tak apalah, nanti dah lama-lama dia lupa lah. Bab-bab seksual dia macam ni lah. Kita punya memori ni paling lama pun kita ingat tadika 6 tahun 7 tahun. Tapi kalau benda tu trauma yang besar, perbuatan yang besar berlaku, dia akan ingat sampai bila-bila. Okay, bayangkan budak 5 tahun 7 tahun dah berlaku isu homoseksual seperti ni antara adik dan beradik. Okay, jadi kalau ibu bapa ni tak terima, satu sebab apa? Takut berlaku pergaduhan adik-beradik. Takut nanti atuk cakap apa? Percaya lagi dengan anak engkau tu. Cucu aku tu baik, tak adanya dia buat anak engkau macam tu. Itu antara benda-benda yang masalah kalau berlaku antara adik-beradik. Okay, sekarang ni bila budak kecil, buat budak kecil, apa je mak ayah boleh buat? Kau jangan buat lagi lah. Satu, kalau betul-betul nak memperjuangkan hak anak, kena report polis. Kan? Sebab walaupun budak tu nanti, katakanlah, sebenarnya polis ni dia ada budi bicara. Memang kalau dia dari segi undang-undang, memang budak ni confirm lah sebatan penjara. Sebab dah berlaku. Walaupun budak ajar 2 buat ajar 3, ajar 3 buat ajar 2. No. Dia kalau bawah 12 tahun, dia tak disabitkan lah.
Kan? Tapi kalau 13 tahun ke atas buat dengan budak bawah umur, bawah 16 tahun, memang akan kena lah. So bila buat report polis, budak ni paling kurang bila dapat jumpa dengan polis tu baru takut sikit. Polis tanya dia, kau buat apa dah berlaku, sampai mana kau buat, kenapa kau buat, dan dia akan ingat keadaan tu. Dia akan ingat benda tu sampai bila. Kan? Tapi kalau tak buat report, budak ni akan rasa, kan, dia mungkin takut bapak dia marah, mungkin bapak dia pukul. Tapi bila budak tu nanti dah sekolah mendengar, memang dia ada pengalaman, dia pernah buat. Dia pernah buat. And then dia buat pula. Teringat lagi nak buat. Kan? Sebab itu, bila dah buat report polis, dia akan ada refer kepada pakar di OSCC, Bahagian One Stop Crisis Center di hospital. Bahagian kecemasan, boleh tengok kat bahagian mana tusukan berlaku, ada kesan koyakan ke tak. Lepas tu akan rujuk pada bahagian pediatrik, adakah budak ni alami trauma, ada sesi-sesi terapi. At least anak ni dirawat daripada awal. Benda ni gian dia agak-agak budak-budak sekolah rendah yang pernah terlibat dengan benda ni, budak ajar 2, ajar 3, dia gian lah. Gian tahap dia macam mana? Dua. Satu, dia akan berperang dengan jiwa dan perasaan. Dia tahu benda tu salah, tapi rasa nak buat. Dia rasa dosa, tapi rasa nak buat. Dia akan trauma, depression, dan rasa diri dia ni macam orang yang dia dalam keadaan rasa tak suci, kotor. Lelaki macam tu, perempuan macam tu. Tapi yang kedua, kalau benda tu berlaku, kemudian parents tahu tak buat apa-apa, ataupun parents tak tahu apa yang berlaku, ketagih. Selalunya ketagih sampai tahap mana dan apa yang dia buat? Ketagih ni sampai tahap, walaupun tadi cerita pasal adik-beradik, tapi katakanlah berlaku disebabkan orang luar kan, dia akan sampai tahap boleh mencari mangsa sekolah rendah yang pun seterusnya. Sekolah rendah ada? Darjah 5 ada kes sekarang ni kat sekolah, buat hubungan sama jantina kat tandas. Sama cuba buat benda sas kat tandas. Sebab itulah saya percaya bahawa lesbian, gay, ini adalah satu benda yang dia bermula dengan ialah bukan alami. Dia memang dibentuk. Orang yang diliwat, dia ketagih meliwat, dia bukan natural. Dia bukan natural, bukan alami. Kalau cek balik daripada segi, sebab tu kalau kat Twitter, kat X kan, ada thread lah yang bertanya pada kelompok-kelompok DS account ni lah. Korang jadi gay ni sebab apa? Duduk asrama ke? Ada yang cerita kena liwat dengan abang kat rumah. Mesti macam tu kan? Ada pula yang cerita sebab apa? Kat asrama abang senior yang helok-helok jaga, lepas tu buat oral sex segala bagai. Ada juga yang sebab apa? Trigger tengok spenda apa tu kat kat mall kan, ada spenda gambar lelaki kan. Dia tengok rasa terangsang daripada kecil. Ada juga yang sebab apa? Kena abuse kat asrama. Mana-mana asrama, MRSM, SBPI, Tafiz, sekolah agama. Memang benda-benda macam ni boleh berlaku. Dekat asrama, benda-benda ni memang tak boleh lari disebabkan apa? Sebab tak ada pantauan ke? Ataupun kalau benda tu jadi pun warden tak ada buat apa-apa ke? Sekarang masih aktif lagi ke? Ada. Serius dia benda ni circle yang berulang daripada dulu. Dia maksudnya, aku dulu pernah kena dengan senior dah gerak, aku buat pula kat budak junior. Dia cycle. Kalau bully macam tu, aku kena dulu, aku akan buat budak. Tapi bila kes sexual, dia tak ada rasa macam tu. Dia akan grooming budak. Dia grooming. Okey, saya nak tanya pasal grooming ni, tapi boleh sambung dulu cerita tadi tu. Sekarang ni nak beritahu kenapa benda ni berlaku kat asrama. Sebab kebanyakan kes ni dia bermula pada budak masuk form 1, form 2. Ketika itu budak baru akil balik. Rangsangan seksual kepada benda-benda seperti ni ada, memuncak-muncak. Hormon yang berubah, tubuh badan Zaka makin membesar, segala bagai, berbulu. Jadi bila duduk asrama dalam keadaan ketidakmatangan, budak-budak ni akil balik ni kebanyakannya dia orang ni balik, tapi dari segi akilnya tu lambat. Tambah-tambah budak lelaki. Bayangkan dia dulu kurang akil lah. Kena tukar dulu lah, balik akil lah. Itu satu. Kalau mimpi basah yang keluarkan air mani sendiri kan, yang masturbation daripada 5 tahun darjah 5 tahun tu tak keluar air mani lagi lah. Yang darjah 5, darjah 6 dengan tak mandi wajib, banyak cerita-cerita. Jadi bila dia masuk ke asrama, emosinya ni tak kukuh lagi. Rindu mak bapak, homesick. Katakanlah anak tu comel kan, abang-abang pula tengok jambu budak ni kan. Katakanlah sekolah semua ni lelaki, Buat adik angkat. Tidur kena berpeluk kan. Itu yang tidur satu katil. Kadang-kadang seluk pakaian kawan, ngintai kawan dalam tandas. Benda ni dia jadi gurauan. Tapi lama-lama keseronokan kan. Apatah lagi itu kalau sama batch. Yang senior-senior, dek, badan ni datang bilik abang dek kan. Alang kau urut abang sikit kan. Bawah sikit kan. Dia jadi satu special. Kenapa budak-budak ni tak tahu yang benda tu salah? Satu, tidak dididik.
dengan sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Yang kedua, jadi mangsa sexual grooming. Apa sexual grooming? Pengantunan seksual. Pemangsa akan membina relationship dengan baik sampai budak ni tak sedar perbuatan tu salah. Jadi ni grooming seks ni amang seksual. Dia kalau Betul. Itu dalam bahasa undang-undang, amang seksual. Sebab yang selalu kita gunakan dalam berita social media, amang seksual, betul Amang tak? seksual tu kira gangguan seksual lah. Gangguan seksual ataupun perlakuan seksual. Yang grooming ni grooming lain ni pula. dia pengantunan seksual. Dia macam memancing. Okey. Kita paling macam kita nak dapat ikan tu, kita akan tarik, lepas, sikit tarik, lepas. Baik. Untuk dapat ikan. Pengantunan seksual, grooming ni caranya adalah baling batang pancing pada budak. Kan? Bagaimana nak tarik untuk dapat mangsa? Jadikan budak tu istimewa. Kan? Jadikan hubungan tu abang angkat, adik angkat. Bagi hadiah. Maksudnya grooming ni Min, bahasa mudah untuk aku faham dan aku fahamkan orang adalah keadaan di mana pemangsa, aku ni perogol, aku membentuk budak tu daripada bukan seorang yang ketagih seksual ataupun dia tak tahu pasal seksual, aku bentuk, aku bagi sikit-sikit, bagi Bagi dia tahu cara nak buat macam mana apa semua. sampai budak tu pula steam ataupun budak tu pula berkehendak dan ketika itu aku makan. Ada benda tu. Inilah benda yang sampai boleh jadi isu-isu macam ni. Grooming ni masalahnya. Amin memang suci, circle dia memang macam tu. Tak. Saya jarang dengar benda ni. So macam mana contoh kes grooming yang famous, bukan famous, yang Akhi Fairuz boleh ceritakan plot by plot tu, kita kata sampai orang tu, oh ni grooming. Betul, sebab ada orang sedang melalui grooming. Tapi dia tak tahu. Tu saya nak tahu tu tata saya pun dia gerun. Sebab tu tadi, okey, sikit lagi nak saya sebelum. kalau ramat gerun, saya gerun. Sebab ada kawan saya nama dia Mael, dia gerum saya tau. Antara ciri-ciri yang suka grooming predator ni, orang yang boleh dipercayai. Ramat. Kan? Mungkin dia ni kalau orang cakap pun orang tak percaya dia buat. Confirm dua. PU kan? Tak kalah PU buat kata. Jadi dia menggunakan credibility dia ni supaya orang, kalau budak tu beritahu, orang tak percaya. Kan? Sebab itu dalam proses grooming ni, macam saya sebut, budak tak matang lagi masuk asrama. Tiba-tiba abang pula, kan, apa-apa kau share lah dengan abang. Kan, kita macam adik-beradik. Jadi budak-budak ni anggap, biasalah adik-beradik macam tu. Kan? Tapi bila benda tu dah berlaku, dah ada pencabulan, dah ada sentuhan, dah ada hubungan yang tak sepatutnya, budak rasa takut untuk keluar daripada circle tu sebab dah sayang. Sebab dah percaya. Sebab dia yakin benda ni betul, benda ni tak salah. Ini grooming seksual bermula dari sekolah. Ya. Kalau grooming seksual peringkat dewasa, berlaku ke tidak? Dia dah bukan lagi amang seksual, bukan sexual grooming. Itu bawa akta kanak-kanak je. Okey. 18 tahun ke atas, dia jadi bawa akta anti gangguan seksual. Kan? Itu kira gangguan seksual lah kalau dia groom budak-budak ni. Tapi kalau bukan budak-budak, dia groom orang dewasa juga. Orang dewasa nerd nah contoh. Ada ramai perempuan macam tu. Boleh jadi macam tu juga? Boleh. Oh. Dia menjadi gangguan seksual lah. Ya. Gangguan seksual jugalah istilahnya. Kadang-kadang ada perempuan ni dia terlalu ada masalah kan. Lepas tu carilah orang-orang yang dia rasa boleh percaya kan. Lepas tu orang ni pun contohlah kata saya ni ada masalah lah, selalu terbayang benda-benda yang tak elok masa mimpi segala bagai. Rujuklah pula perawat kan. Perawat ni pula tak datang pada mana-mana. Dia sentuh sana, dia pegang sini, dia raba-raba. Tapi sebagai mangsa yang jadi pada dia, itu grooming lah untuk orang dewasa. Tapi dia rasa, oh ini mungkin cara rawatan dia macam tu. Betul Min. Dia saya bagi satu klasik example lah. Fairuz betulkan saya. Bila mana seorang perempuan dia datang gangguan, dia jumpa dengan seorang perawat dia kata, okey, bagi muka, gambar muka tanpa makeup. Dia mula mukadimah dulu. Bagilah muka. Oh, nampak macam gangguan ni. Okey, bagi badan pula. tak, bagi free hair. Free hair tu. Tak apa, jangan risau. Ini benda yang saya simpan untuk saya saja. Lepas tu, tengok dia free hair. Lepas mula free hair, okey, datang sini, sentuh. Mula sentuh. Mula kena baca kat hati. Hati di antara dua buah dada. Lepas tu mula sentuhan-sentuhan. Dan dia tak akan terus rogol Min. Dia tak akan terus mula masuk ke dalam faraj. Dia tak akan. Dia tak akan. Dia mula dengan, dan diorang ni sangat sabar. Sangat apa tu kita kata, faham benda ni makan masa. Betul lah. Ni beransur-ansur. Sampai kan sampai apa? Tak apa kan. Ustaz akan jaga awak. Saya akan jaga awak. Setahun baru dia makan. Ini grooming Min. Benda ni kalau benda ni memang banyak. Jadi yang kes apa ni kena rogol, kena kecabul dengan perawat-perawat semua tu kan. Banyak. Itu ada yang terus langsung. Hai tak aja. Yang itu terus datang pergi buat laporan polis untuk kata bahawa dia jadi mangsa. Yang ni sampai dia tak sedar. Dah dipakai, maksud saya pakai lah. Dah dicabul, dah diganggu. Walaupun isteri orang semua. Dah sampai 2 tahun dia tak rasa.
Ngeri. Sebab Kita itu macam pendedahan mana? kepada anak-anak walaupun mereka dah 18 kata banyak yang naif benda-benda sexuality Betul, ni. masih. Okay, benda-benda basic yang selalu saya sebut kat sekolah. Budak perempuan sampai ke besar tak tahu ada lubang kencing. Okay, walaupun benda ni basic tapi ramai yang ingat kencing pada faraj, kan? Sedangkan faraj ni tempat beranak, tempat keluar darah haid. Kencing tu lubang yang lain. Sebab itu kadang-kadang ada budak ni dia tak boleh brain kenapa perempuan boleh pregnant. Katakanlah dia terjebak tapi dia sangat low IQ bab sexuality. Sebab dia rasa kenapa nak kena aku, kenapa aku boleh beranak aku rasa tak ada pun. Ini kalau yang memang naif sangat lah, kan? Hingga akhirnya diingat mak dia lahirkan dia dulu keluar pada punggung. Itu yang sampai tahap tak tahu boleh pregnant, baby tu ada kat mana. Benda ni basic tapi inilah tapi susah kan? Kita nak cerita macam anak saya sendiri pun kan. Dia darjah 3 dia dah belajar ada kecil ada besar. Ada besar apa dia? Dia nak exam kan. Okey, ada besar apa? Keluar mani, bersetubuh, keluar haid, keluar nifas. Dalam hati saya, kau tahu ke benda tu? Dia dah sebut. Sebutan dah ada, dia dah belajar kat sekolah. Tapi dia tahu tak apa benda tu. Jadi bagi kita nak cakap tahu ke ni apa? Tahu ke ni apa? Saya rasa macam dah sampai waktu ke belum? Dah perlu ke belum? Tapi dia dah nak meningkat ke balik. Kan? Sebab dia dah 9 tahun, 10 tahun dan tahun depan 10 tahun, 11 tahun dah nak masuk lah perempuan kan. Jadi orang yang seperti mak ayah yang hari ni kan, kita nak bermula daripada mana? Macam tadi Akif Fairuz dah bagi tahu dah, kita kena ada conversation. Tapi kita punya circle ni tak macam tu. Nampak sebab tu kau ni lebih-lebih sangat lah nak educate anak kau. Betul. Apa benda kita kena buat? Sebelum tadi kita rasa aku nak apa ni aku cerita nak aku faham ke nanti kan. Kita tanya kat dia, cuba cerita keluar air mani ni macam mana? Apa yang ustazah cerita kat sekolah? Kita kena nilai anak kita punya pemahaman ni. Pemahaman tu kena tengok dulu tahap mana dia faham. Kan? Apa hadas besar ni apa? Lelaki keluar air mani. Kita tak cerita pasal lelaki lah sebab kakak perempuan. Kenapa perempuan boleh keluar darah haid? Apa ustazah cerita? Kan, sebab kita dah besar, kita dah balik keluar darah haid. Itu yang kita tak ada. Kan? Lepas tu ni bersetubuh ni ustazah cerita apa kat sekolah? Kan? Entahlah ustazah kata laki dengan perempuan tidur kan. Kakak tak tahu tapi bersetubuh lah. Kan, at least kita tahu level anak kita kat mana. Kita jangan ada, betul tak saya kata, jangan macam ada malu. Maksud kalau anak tu dah mula malu nak bercakap dengan kita, banyak lagi benda-benda besar yang dia tak nak cakap dengan kita. Betul. Wow. Dan yang paling penting, saya suka benda ni lah. Lalu pesan guru-guru saya buat. Awak suka apa ni? Sabar. Suka pesanan ni. Suka pesanan ni bahawa biarlah anak-anak kita ni cerita dengan kita apa sahaja daripada dia cerita dengan kawan kita. Betul. Dan bagilah anak perempuan kita ni cerita dengan mak dia. Mak dia pun kena tanya, tak ada ke lelaki yang minat kat awak kan? Kena. Kita pun dengan anak lelaki kita. Dan saya rasa pun ada batas. Bukan batas. Ada macam satu tahap tu anak perempuan kita pun tak cerita dengan bapak dia. So kena bagi pada mak dia. Betul. Cuma kalau daripada segi ni jangan membataskan anak perempuan pada mak kan? Tapi bila sampai tahap tu memang dia akan lebih selesa dengan mak dia. Tapi tugas mendidik ni bapak pun boleh didik anak perempuan, mak pun boleh didik anak lelaki, apatah kalau ibu tunggal, bapa tunggal segala bagai kan. Lagilah peranan dia berat untuk mendidik anak-anak mereka. Okey Fairuz, satu ketika yang taklah berapa jauh daripada waktu ini berlaku di Malaysia ni satu kes ataupun isu yang besar melibatkan nama-nama besar lah. Dan pada waktu tu nama-nama umpama Akif Fairuz, Firdaus Wong antara yang disebut dan antara yang terkehadapan untuk memperjuangkan isu ni. Sebab kenapa? Adakah kerana mereka ni orang yang terkenal supaya orang lain tak tertipu dengan terkenalnya mereka ataupun orang-orang yang lain yang terkenal, ataupun sengaja Akif Fairuz nak masuk line supaya lebih popular juga? Itu soalan biasa juga. Soalan biasa lah. Soalan ni lah ditanya macam saya jugalah kan. Nak masuk line sebab nak famous jugalah. Dia dulu kan banyak dengan maknya-maknya kan. Jadi dia famous, kau pun nak famous jugalah. Naik juga followers tu. Tapi kita nak tahu macam Akif Fairuz ada juga melalui perkara yang sama. Dan apa jawapan Akif Fairuz? Dia sebenarnya macam ni. Sebelum isu tu berlaku sebenarnya dah saya bantu kes-kes yang lain. Kan, anak kena cabul kat rumah pengasuh, lepas tu kes yang budak tadi kena liwat segala bagai, kejadian yang berlaku di sekolah, termasuklah kes-kes yang sampai pada kita walaupun mereka ni dah bukan lagi kanak-kanak, dah 18 tahun ke atas. Satu benda kita kena faham, Islam ni dia tak tergak dengan kemakrufan saja. Kalau ajak buat baik memang orang semua suka. Betul. Tapi mencegah kemungkaran pada benda yang bersifat jenayah yang ramai mangsanya, takkan kita nak diamkan. Kan? Supaya kita nak educate masyarakat, you kena voice up.
kau kena ke depan walaupun sesiapa yang melakukannya. Negara ada undang-undang, tak ada siapa yang untouchable yang ada dalam negara kita. Sebab itu bila saya dapat kes-kes yang seperti inilah, tak kisahlah melibatkan sesiapa, biasanya saya tengok ke tahap seriusan kes berkenaan. Kalau seorang je mungkin kalau dia layan juga, aib engkau dan kau layan dia, siapa suruh? And kau dah besar, kau fikir. Tapi kalau seorang lagi mengadu, dia pun pernah buat, yang ini pun mengadu lagi, laki tu pernah buat, yang ini pun mengadu kena, maksudnya ramai. Ini dah jenayah. Ini adalah satu modus operandi untuk memerangkap mangsa yang melakukan untuk mendapatkan kepercayaan. Samalah grooming. Okey, orang percaya dia, orang tahu yang dia tu boleh membantu. Rupa-rupanya dia ni nak membaham mangsa. Masih lagi ada ke ada kes-kes macam tu ini yang sedang berjalan ataupun yang sedang aktif lagi? Itu kita tak pasti. Tapi kebiasaannya individu yang nak tampil ke depan untuk memberitahu apa berlaku pada dia tu, bukan benda yang mudah. Okey, soalan saya, orang yang dah buat, memang dia dah terlibat, sebelum ni dia mungkin dah dibawa ke pengadilan ataupun dia dah disabitkan, ada tak potensi untuk dia mengulang lagi? Kerana kegianan ke ataupun kerana dia memang nak hidup macam tu ke? Tengok hukuman dia di penjara macam mana. Kalau dah kena sebat, hukuman penjara seumur hidup, kan 20 tahun ke, dia dah tak jumpa jalan nak buat lah. Biasanya dia bukan macam dadah. Okay, sebab ketagihan seksual ni dia boleh diubati dan dirawat. Cuma kat Malaysia tak banyak tempat-tempat yang boleh membantu mereka lah. Okey, kita nak tahu ubat dan rawatan bagi mereka yang ada masalah ketagihan seksual. Benda-benda seksual, pornografi ke apa, dia ada tempoh masa yang perlu ditinggalkan daripada perbuatan berkenaan. Yes. Okey. Lebih kurang dalam 90 ke 120 hari you tak access benda tu, you tak ingat lagi benda tu, insya-Allah boleh mencegah diri daripada terlibat dengan benda berkenaan. 90 hingga ke 120 hari. Ya. Kena keluar jalan Allah lah. 5 bulan. 3 bulan insya-Allah keluar. Hati jadi bersih. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi satu benda taubat dah. Circle kena ubah kan. Kalau sebelum ni handphone ni jadi lubuk untuk buat benda tu. So macam mana you nak ada satu kekuatan pada diri supaya benda tu tak berlaku? Okey, sekarang ni disebabkan telefon, teknologi. Kita boleh katalah dulu tak ada teknologi. Benda ni berlaku tak? Mungkin dari segi kajian masa silap Akhi Fairuz, sebab mungkin. tu munculnya peribahasa haruan makan anak. Okey. Jadi benda ni berlaku dulu, cuma masyarakat dulu adab nilai budaya tu dianggap tinggi. Walaupun kita tengok dulu perempuan berkemban saja, perempuan-perempuan pun ramai tak tutup aurat masa tu. Tapi atas faktor kira satu kampung tu anak orang lain pun anak aku juga. Kan? Masa tu kuat. Tapi sekarang ni orang duduk pun rumah flat, kondo, macam mana nak cara dengan anak-anak orang lain. Apatah lagi dengan social media. Sebab itu kalau dulu benda tu ada, cuma nak bagi tahunya mungkin benda tu lu tersorok, tak ada social media. Mana ada orang beritahu? Sebab tu kalau saya educate masyarakat tentang sentuhan selamat, cabul tu apa, datanglah mak-mak yang cerita. Rupa-rupanya masih kecil pernah kena. Kan siapa yang buat? Bapak saudara. Siapa yang buat? Pakcik kat kedai. Contoh nak beli lollipop, pakcik kata nak cik lagi, tapi mai pakcik pegang awak. Mana tahu masa tu? Ambil je lah. Masih cik sebab bagi percuma. Padahal dah kena cabur, dah pegang dada. Kan? Tapi budak-budak ni dia tak tahu benda tu apa. Maksudnya benda ni dah berlaku lama. Sexual predator ada setiap zaman. Kan? Cuma bagaimana kaedah yang digunakan tu berbeza. Hari ni dengan internet lebih mudah untuk mereka cari mangsa. Kalau sekarang ni kita buka Telegram, kita search je people nearby, apa grup-grup yang muncul kat sekitar AKL kan, macam-macam ada. Itu grup yang public, yang tertutup. Itu belum lagi kat ads, bagaimana capaian untuk menjual benda-benda yang lucah ni bersepah kat situ. Betul, macam kan? Tengok Langkah Studio lah, tengok episod kita kan. Saya tengah bawa dalam kereta, orang kereta mak ayah semua ada kan. Mentua bawa pasang speaker, tengah short dengan conversation macam ni, tiba-tiba keluar iklan. Besarnya abang punya. Keluar iklan ubat, Mat. Kejut aku tiba-tiba dah boleh stop pula kat situ kan. Mak ni yang dalam kereta tu ingat skip. Tak, dah ingat yang tu lah Langkah Studio punya konten. Dia jadi macam tu. Sebab yelah biasalah recommendation ads ni berdasarkan keyword tajuk-tajuk kita. Ni kalau tajuk ni kita letak lagi macam-macam. Betul lah, patut lah. Je tak bagi tahu. Baik, saya rasa kita pergi pada pusingan terakhir. Satu soalan. Saya okey je ambil masa 50 minit. Tak boleh, men. 3 sekarang berapa?
sekarang 3.5 6. Saya rasa saya tak puas lagi nak mendengar cerita bagaimana nak mendidik, sebab kes memang banyak. Kalau orang memang suka mendengar kes-kes yang ada, tapi bagi saya sekarang macam ni, bagi mereka yang di peringkat sekolah rendah, cikgu-cikgu ataupun PIBG yang menonton ni, AJK semua, dia banyak bagi cerita pasal motivasi pelajar, bangun daripada kegagalan, adik-adik pejam mata. Saya rasa dah tak relevan dah sekarang, sebab ini kalau kita tengok kem-kem motivasi pun dia dah ajar memanah, ada sukan sebab dia nak outdoor. Jadi aktiviti outdoor untuk menyelesaikan masalah seksual, pendidikan ataupun sebagai langkah pendidikan seksual untuk anak-anak, apa dia yang mak ayah boleh buat tanpa dia cakap ini adalah untuk mengajar engkau tentang pendidikan seksual. Maksudnya apa yang dia buat kat luar ni, itulah cara-cara untuk mendidik. Ya, dia bila kita cerita apa, dia macam anak ketagih gadget jugalah. Apa yang boleh distract anak supaya dia ni walaupun main handphone tapi boleh mengawal diri. Sebab anak-anak ni dengan mak bapak ni penat sebenarnya. Sebab mak bapak ni banyak bukan menasihat anak tapi membebel. Okay. Betul. Jadi anak ni pun malah lah aku dengar. So siapa yang dia boleh dengar untuk membantu dia? Saya sebenarnya lebih sarankan mak bapak hantar anak pergi seni mempertahankan diri. Sebab cikgu-cikgu ni, cikgu silat ke taekwondo ni tegas, disiplinkan anak. Dalam masa yang sama, ada guru-guru ni kadang-kadang dia akan alert juga dengan isu-isu permasalahan budak-budak zaman sekarang. Dengan pornografinya. Memang kadang-kadang budak-budak ni pesanan cikgu dia ingat, pesanan mak bapak tak ingat. Kan? Itu satu. Sama juga dengan memanah. Memanah bila kita dah bawa unsur-unsur Islamik dalam aktiviti berkenaan. Jadi unsur-unsur untuk rasa bertuhan tu perlu ada pada anak-anak dalam aktiviti yang mereka lakukan. Berenang ke segala bagai. Tapi itu antara salah satu solusi yang boleh buat. Tapi yang paling penting kat sini adalah bagaimana nak berkomunikasi dengan anak-anak. Itu je kunci dia, komunikasi parents dengan anak. Saya rasa kena ada episod kedua ni. Wow, betul lah, sebab waktu ni bila saya dengar kes-kes yang kalau tuan-tuan semua nak tahu kan, benda-benda yang kami sembang luar daripada rakaman ni memang menakutkan. Jadi benda ni kita kena ajar lah, kita kena lebihkan silibus-silibus untuk mendidik, dan cikgu-cikgu pun sendiri kena lebihkan untuk anak-anak mengetahui macam mana cara tentang sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat. Kan? Dia okey, sikit lagi lah sebelum dah habis ni, macam betul ingat balik. Topik ni dah ajar daripada darjah 1. Sebab tu dulu bila havoc tentang pendidikan seksualiti nak buat kat sekolah, ramai tak suka sebab nama. Jadi mereka masukkan dalam merentas kurikulum. Dalam sains ada ajar, pendidikan Islam pun ada sentuh, dan juga dalam pendidikan kesihatan. Darjah 1 anak-anak dah belajar dah sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Baik. Jadi darjah 1 dalam topik tu mungkin belajar 30 minit. Setahun ada berapa hari? Anak-anak ni mungkin ingat hari tu, ingat minggu depan, lepas tu dah lupa. Faham. Sebab tu didikan ni bukan kat sekolah je, kat rumah berterusan. Bonding mak dan ayah tu lah. Ya. Wow, menakutkan. Saya nak terus saya tak nak soalan yang berat tadi. Nanti saya akan tanya luar topik lah ataupun tak sembang je lah. Okey. Saya nak tanya Virus, sebab Virus terlibat sebab Amin paksa saya tanya. Kalau tak perlu jawab, tak perlu jawab lah. Teruskan je, nanti apa-apa kita cut lah. Cut apa, sembang macam biasa je. Virus, dengan kes-kes yang sedang berjalan, adakah Virus rasa akan mencapai kejayaan ataupun akan rasa kegagalan, dan kegagalan tu pula akan diraihkan oleh mereka-mereka yang sexual predator? Macam mana sebenarnya dengan keadaan-keadaan sedang berjalan? Saya nak tanya pasal keadaan, tapi saya rasa patut saya tanya luar topik je, luar tak apa, secara umum lah. Tugas kita bukanlah untuk memastikan dia bersalah atau tidak, sebab kita sebagai orang yang advocator ataupun kita sebagai aktivis yang ke depan dalam membantu mangsa-mangsa ni, tugas kita dah selesai. Kita bantu mereka, bawa report polis, menemani mereka, bagi statement, jadi saksi kat mahkamah. Selebihnya berdasarkan kebijaksanaan Timbalan Pendahulu Raya dan juga hakim yang mengendalikan kes. Jadi kita tak boleh campur lah. Katakanlah kes tu tidak berjaya, dibebaskan. Okey, kita nak buat macam mana? Dah dibebaskan, tapi perjuangan tu memang akan menjatuhkan moral sesetengah pihak, kan? Rasa macam dia ni dulu beria-ria, rupanya tak ada kes. Kita nak buat macam mana? Kalah menang kan? Bukan alasannya. Okey kan, tapi dia tidaklah memberi sokongan moral kepada sexual predator di luar sana. Sebab kita kena ingat, kes mahkamah ni lagi lama dibicarakan, ramai orang dah lupa lah. Kan? Jadi dia macam itulah. Isu viral sehari 2, lepas tu tak habis lagi ke kes ni? Belum habis lagi ke? Orang akan cakap macam tu. Macam Nani sebut lah, benda-benda macam ni nak settle susah. Kalau nak menang pun mungkin susah juga kan. Betul. Tapi conversation kita buat ni, ini kita punya senjata.
atau kita nak mendidik masyarakat, kena banyak supaya apa, yang dah berlaku tapi yang akan datang berlaku orang dapat awareness. Sebab tu penting pendidikan dulu sebelum kita nak bantu-bantu ni penat. Saya rasa ni episod boleh laju tiba-tiba dah sejam. Sebelum ni saya Cikgu Param cakap bahasa India lah, nak bagi panjang kan. Tapi ni laju betul lah, tapi best. Okey Mat, ada lagi. Jadi kalau semua orang nakkan episod kedua, ketiga, boleh komen, bagi kita input supaya kita boleh tanya kepada Akhi Fairuz atau Abang Botak ni, walaupun tak suka disebut Abang Botak. Sekolah menengah. Ada kalau tak habis. Kejap. Ada seorang ni kita punya host PU. Saya tak sebut nama lah. Dia sekarang ni dia pindah masuk musim ke apa? Musim ke apa kan. Daripada dia berubah. Dia masuk dekat dalam sekarang ni dah jadi pengetua. Dia cerita kat saya cakap, ada kenapa ustaz pilih sekolah menengah kebangsaan, ustaz tak pilih sekolah agama? Saudara, sekolah agama senang kan, tahu budak-budak macam ni, tak boleh, saya kena masuk sekolah menengah kebangsaan sebab ada isu-isu yang saya nak selesaikan. Isu apa? Isu melibatkan masalah seksual. Dan antara perkara yang saya dengar macam tak logik, tapi betul ke? Sampai beranak dalam store, budak form 4, form 5. Dan ini satu tugasan yang dia kata, saya nak kena buat benda ni, nak selesaikan. Kan? Dia tak nak senyapkan dan nak cari apa rawatan dia. Tapi orang nak bercakap macam ni, Akhi Fairuz, siapa lagi? Ramai ke yang buat benda macam ni? Sebab macam kita ni lebih-lebih pula. Point saya ni, benda tu berlaku ke dan apa tindakan kita semua ni? Ya, dia macam ni, cikgu lebih faham lah apa yang berlaku kat sekolah dia. Kalau cikgu senyap lah? Ya. Kalau kes macam tu, tadi kawan tadi sebut, dia pun dah tahu dan maklum benda tu berlaku, ia berlakulah. Kan? Cuma bagaimana kita nak mengatasi benda-benda seperti ni kan? Walaupun sebut tak ada orang lain ke cakap ke depan. Sebab tu kaedah untuk awareness ni kena dipelbagaikan. Tak nak lagi pergi konsert-konsert ataupun pergi pada ambang tahun baru bagi pamphlet. Mana orang baca? Betul. Kan kempen jauhi maksiat. Orang tak baca, orang buang je. Kalau baca pun sekadar informasi. Jadi apa benda yang kita boleh pelbagaikan? Apa kita nak buat? Satu Contoh benda yang boleh mengubah masyarakat dalam isu ni, filem, drama. Ini series pun buat apa namanya soft pornografi. Betul lah. Baru ni yang bawah meja tu. Bawah meja kan. Kawan-kawan kita juga tu dalam tu, tapi aduh, kita pun risau lah. Sebab tu filem, drama, pengarah ni dia perlu ada satu kefahaman yang jelas dari isu ni. Dia angkat topik-topik ni supaya dapat educate. Itu paling mudah. Lepas tu dalam kementerian pula, kita jangan hanya nampak kalau kes-kes macam ni, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Masyarakat. Dia efek pada budak-budak sekarang ni sampai terlibat dengan pornografi, buat benda tak elok kat sekolah, ada kaitan dengan masalah kat rumah. Apa masalah? Mak bapak tak cukup duit. Masalah apa? Kementerian Ekonomi. Masalah apa? Masalah tak bayar sewa segala bagai, luar bandar. Dia kena ada sinergi antara mereka yang ada di atas ni supaya jadikan ini agenda untuk membangunkan masyarakat. Kalau sekadar macam, ni tugas dia ni, ni tugas Fadlina ni. Fadlina je aku panggil kan. Ini tugas YB Fadlina ni kan. Ini tugas YB Nancy ni. Dia takkan selesai. Tak selesai. Dia kena ada sinergi bersama, belia dan sukan. Apa peranan kamu untuk membangunkan belia kita? Kan? Itu yang kita nak cakap. Dia kena mainkan bersama supaya kita nampak, permasalahan anak-anak ni rupa-rupanya berpunca datang daripada rumah mereka juga. Wih, banyak benda saya nak tanya lagi ni. Tapi ini kerja besar. Ini kerja besar. Ini kerja besar. Jangan risau Amin. Kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi pada episod akan datang. Terima kasih Akhi Fairuz. Nanti kita tengok lagi jadual Akhi Fairuz yang datang ke Kuala Lumpur. Amin, apa yang kamu buat? Okey, pastikan jari kita macam ni. Silangkan. Ibu jari kat mana bergerak. Kalau boleh gerak, anda tak kena stroke. Tak, dia kena mengena. Dia ingat tadi pada Tomelio. Okey, alhamdulillah, terima kasih Akhi Fairuz. Saya tak puas dan saya rasa anda pun tak puas dengan perbincangan kita. Dan insyaAllah moga-moga kita dapat bertemu lagi untuk melebihkan perbincangan ni. Sebab isu ini isu yang melibatkan keturunan kita, zuriat kita, dan Nabi minta kita untuk menjaga nasab. Dan ini antara perjuangan kita untuk supaya nasab kita terus terjaga dan baik, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian anda semua. Jumpa lagi. Kami dari Langkah Studio ucap terima kasih kepada semua subscriber. Ajaklah orang, jemputlah orang untuk datang ke kami punya Langkah Studio. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.